Dan dalam sekolah ada yang pro dan ada yang kontra. Kita sebagai kerajaan dah membuat keputusan, memang rasionalnya jelas, dan justru itu kita mahu supaya warga pendidik komited dan mendukung serta menyokong keputusan ini. Pertamanya, data-data rasmi menunjukkan pencapaian pelajar dalam mata pelajaran sains dan matematik merosot semasa pelaksanaan PPSMI. Dalam peperiksaan UPSR tahun 2008 saja, contoh, 79.7% pelajar luar bandar lulus mata pelajaran sains berbanding 83.2% pada tahun 2007. Pelajar di bandar, peratusan lulus telah juga merosot daripada 85.1% tahun 2007 kepada 82.5% tahun 2008. Bagi mata pelajaran matematik pula, pencapaian murid di luar bandar telah merosot daripada 84.8% tahun 2007 pada 80.9% pada tahun 2008. Pencapaian murid luar bandar juga merosot daripada 89.9% tahun 2007 kepada 77% pada tahun 2008. Ini bermakna bahawa hampir 170,000 orang pelajar gagal bagi kedua-dua mata pelajaran matematik dan sains di peringkat UPSR semasa PPSMI ini dilaksanakan. Ini semua satu contoh saja. Kegagalan menguasai matematik dan sains di peringkat rendah sudah tentu akan menjejaskan pencapaian pelajar-pelajar ini dalam kedua-dua mata pelajaran di peringkat menengah, dan sekaligus menjejaskan hasrat kita untuk menjana modal insan yang memiliki ilmu dan kemahiran yang tinggi dalam bidang sains dan teknologi. Ini sebagai wahana penting untuk melonjakkan kemajuan negara ke tahap yang lebih tinggi. Keduanya, dalam kajian dan pemantauan yang dilakukan oleh kementerian kita dan juga para penyelidik bebas, mendapati bahawa pelajar yang memiliki tahap penguasaan bahasa Inggeris yang sederhana dan lemah menghadapi kesukaran untuk memahami mata pelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris. Dalam peperiksaan UPSR tahun 2008, 30.6% pelajar luar bandar gagal dalam mata pelajaran bahasa Inggeris, menunjukkan bahawa penguasaan bahasa Inggeris mereka masih berada di tahap yang lemah. Dan ini menyebabkan penggunaan bahasa Inggeris dalam pengajaran matematik dan sains tidak dapat dilaksanakan dengan sepenuhnya. Hasil pemantauan kementerian menunjukkan bahawa guru-guru menghadapi masalah untuk menggunakan bahasa Inggeris sepenuhnya dalam pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik. Hanya 8.6% guru menggunakan lebih 90% masa pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik di dalam bahasa Inggeris. 6 ataupun 8.6% sahaja. Penggunaan bahasa Inggeris adalah jauh lebih rendah bagi sekolah-sekolah di kawasan luar bandar dan pedalaman. Ini disebabkan oleh tahap penguasaan bahasa Inggeris yang amat rendah di kalangan pelajar luar bandar dan juga pendalaman. Dan keadaan ini memaksa guru-guru untuk menggunakan dua bahasa, iaitu bahasa Inggeris dan bahasa Malaysia dalam pengajaran sains dan matematik. Soalan peperiksaan juga terpaksa dibuat dalam dua bahasa kerana masalah penguasaan bahasa Inggeris yang rendah di kalangan pelajar. Justru apa yang dilaksanakan sejak 6 tahun yang lalu, bagaimana yang saya sebutkan tadi, bukanlah secara hakikinya PPSMI, tetapi PPSMI oblik bahasa Malaysia. Betul? Macam tak setuju je. Yang ada di sini semua faham. Ini bukan saya nak mengajar etik berenang, ni cakap pada orang yang dah tahu.
Jadi hanya segelintir saja pelajar yang dapat mengikuti dan mempelajari matematik dan sains dalam bahasa Inggeris dengan baik. Dan mereka inilah pelajar-pelajar yang telah menguasai bahasa Inggeris dengan cemerlang. Saya tidak nafikan bahawa masih terdapat di setengah-setengah tempat, terutama kawasan-kawasan bandar, di mana pencapaian PPSMI agaknya baik. Itu tidak saya nafikan. Malahan saya sebutkan di kawasan kediaman saya di Bukit Damansara. Sekolah Kebangsaan Bukit Damansara, tak tahulah pengetua dia kat sini tidak. Very good. Kalaulah semua sekolah macam SKBD, yang anak saya sebut sekolah kutip banyak duit, pasal kita semua secara orang kata suka nak bantu sekolah. Hari ini untuk PIBG, besok untuk SUA, besok untuk UPSR, PEXA, tuition. Jadi ibu bapa very actively involved. Jadi memang pencapaiannya boleh dikatakan amat baik sekali. Tetapi boleh disebut bilangan sekolah seperti itu. Saya tidak nafikan, dan ada guru yang kata, why do you change? We are doing fine. Saya akui, saya tidak nak menolak kejayaan itu. Takkanlah gagal 100%. Tapi bila kita nak membuat satu dasar, kita nak melihat secara keseluruhannya, keberkesanan dasar itu. Dan kalau dengan sebab pelaksanaan dasar itu begitu rupa, yang menyebabkan sebahagian besar daripada anak-anak kita tak mampu untuk melaksana ataupun menguasainya, dan kalau kita kata tak apalah teruskan juga, maka orang kata double whammy. Yang ini yang menyebabkan saya tidak sanggup nak melihat kalau 10 tahun lagi kita teruskan. Orang kata too short. Biar langkaukan lagi untuk 10 tahun. Dan lihat apa akan terjadi 10 tahun. 1 tahun 500,000 anak-anak kita yang keluar dalam sistem itu mengambil mata pelajaran Maths and Science yang sebahagian besarnya agak gagal. Dan pastinya kalau dikali dengan 6, pasti jumlahnya agak besar. Kali dengan lagi 10 tahun, saya tidak mau nak melihat sebahagian besar anak-anak kita tercicir dengan sebab ketidakmampuan kita melaksanakan dasar yang pada awalnya dikatakan baik, tapi tak mampu kita laksanakan. Itu sebabnya kita ambil pendekatan begitu. Bila kita nak buat satu keputusan, saya tahu setiap satu keputusan nak buat itu bukan mudah. Bila menteri kata tukar, seluruh negara akan terlibat. Bukan saja anak-anak, ibu bapa. Saya pun ada anak di sekolah dalam tingkatan 4.